Okay, today is this is the sejarah notes ya. You can see on the chat area. Siapa nak nota untuk hari ini, kamu boleh download benda tu. Okay? Alright. Okay, berapa orang? Baru 31. Alright, okay. So today class, apa yang cikgu nak buat hari ini ialah, today I chose, cikgu pilih bab 7. Okay, bab 7, tingkatan 4. Okay, bab 7 tingkatan 4. Minggu depan pun masih tingkatan 4 juga. Alright, and then minggu ke-7 onwards kita akan buat bab-bab tingkatan 5. Alright, so hari ini kita buat bab tingkatan 4, cikgu choose bab 7. Okay, bab 7 itu macam pembentukan Malaysia sikit. Okay, kemerdekaan. Okay, kemerdekaan. Alright, last week kita buat bab berapa? Siapa ingat? Siapa ingat last week kita buat topik apa? Bab 5. Okay, bab 5 tu tentang apa? Yes, Persekutuan Tanah Melayu. Okay, good. Alright, so this week kita akan buat bab tingkatan 5, tapi dalam bab tingkatan 5 pun saya tak boleh buat keseluruhan, tak cukup masa. So I have picked up subtopik yang saya rasa agak penting, iaitu jawatan kuasa antara kaum, sistem ahli dan sistem pendidikan. Okay, these 3 subtopic I'm going to teach you today, and kita akan buat sedikit latihan as well. Okay, last week saya ada, I think one of the student did ask me about bagaimana nak menjawab soalan sejauh manakah. Okay, I remember one of the student asked that question. So hari ini saya ada letakkan question untuk sejauh manakah tu, dan macam mana kita nak explain ataupun nak jawab soalan sejauh manakah. Alright? Okay, dah sedia ke semua? Can we start now? Semua dah minum teh semua ke? Dah freshen up. I know you had online school today. Alright? Let's go, kata Brian. Brian dah siap sedia dah. Okay, let me share. Okay, jom. Okay, let me share sekejap ya. Share my screen. Okay, let me put in the presentation mode ya. Okay, nampak ke screennya kelas? Nampak tak slide dia? Nampak Okay, good. Alright, so welcome to minggu kelima ya kelas ya. Minggu kelima sekarang kita bersama-sama. So topik untuk hari ini cikgu choose, cikgu pilih bab 7. Okay, bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Okay, usaha ke arah kemerdekaan. So yes, this is one of the famous topic also untuk SPM zaman-zaman KBSM dulu. Okay, so I suppose it's going to be the same. Bab-bab kemerdekaan, bab-bab Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu ni is always been a hot topic. Okay, it's always been a hot topic. So that is why cikgu pilih usaha ke arah kemerdekaan lah untuk minggu ini. Okay, as I told you, dalam usaha arah kemerdekaan ni cikgu tak boleh nak habiskan keseluruhan subtopik. So cikgu pilih beberapa subtopik sahaja untuk minggu ini. Ya, okay. Let's move on. Okay, intipati minggu ini. Okay, memang bab 7. Dalam bab 7 tu cikgu pilih 3 subtopik. Okay. Nombor 1 ialah jawatan kuasa hubungan antara kaum. This is very important. You should know what is it about. Kenapa jawatan kuasa hubungan antara kaum itu telah ditubuhkan? Apa matlamat jawatan kuasa ini? Ini semua penting lah. Ya? Okay, yang kedua cikgu akan go through sistem ahli. Okey, apakah maksud sistem ahli? Siapakah terlibat dalam sistem ahli? Apakah matlamat sistem ahli? Itu semua penting. Dan yang ketiga ialah sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan obviously very important. Okey, bagaimana sistem pendidikan itu telah wujud hingga apa yang kita ada pada hari ini.
Okey, sangat-sangat penting daripada laporan Barnes sampailah penyata razak dan sebagainya. You have to know that very, very clearly. So today I will explain one by one. Okey, untuk kamu semua dan slide ni pun saya dah hantar dalam chat group. Okay, the organizer dah hantar dalam chat group. You boleh download the slides and keep. Alright. Okay, let's start with the 7.1 ni cikgu tak nak sentuh sangat. I will just pass through ni because cikgu nak pergi kepada jawatan kuasa antara kaum. Okay, so anyway, while pass through tu, I will just refer sikit lah. So kalau kamu tengok 7.1 ni lah tentang latar belakang idea negara merdeka. So ini ada kesinambungan kelas, ada kesinambungan dengan bab 5 dan bab sebelum tu. Jadi kamu dah belajar Malayan Union, lepas tu kamu tahu penduduk tempatan tidak begitu suka dengan Malayan Union, so ramai yang menentang Malayan Union. Oleh itu British terpaksa tukar Malayan Union tu kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, PTM. Okey, dengan wujudnya PTM dia lebih stabil, penduduk tempatan pun setuju, raja-raja Melayu pun setuju dengan PTM. So PTM was going on for few years. Okay, PTM was going on for a few years. After that sudah ada era-era bercakap tentang merdeka. Okay, era-era tentang kemerdekaan. Okay, British nak memberi kemerdekaan kepada negara-negara Commonwealth. Alright, so era-era kemerdekaan pun mula mencetus dalam negara kita. So kita tengok dulu sedikit latar belakang idea negara merdeka. But lagi sekali kelas, 7.1 cikgu tak nak sentuh detail. I will just go through. Okay, alright. Okay, latar belakang negara merdeka ni semua wujud daripada beberapa persatuan. Okay, contohnya Kesatuan Melayu Muda, PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, Angkatan Pemuda Insaf, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan Pergerakan Pemuda Melayu. Selain daripada mereka, of course UMNO, United Malay National Organisation juga ada menyatakan tentang idea-idea kemerdekaan. Selain daripada itu, individu-individu seperti Hizbul Muslimin, Malayan Chinese Association, Parti Islam Setanah Melayu, IMP, Independence of Malayan Party, dan sebagainya. So these are all the people yang telah bercerita tentang idea-idea kemerdekaan. Okay, so they are the one who started dan juga meminta kemerdekaan daripada negara British, dan British sendiri pun memang hendak memberikan kemerdekaan kepada negara-negara Commonwealth. So this was the idea belakang kemerdekaan ni, which I am not going to go through so much lah. Okay, so saya akan terus pergi kepada slide yang saya pilih. Of course, kamu ada semua slides ni ya kelas. Kamu ada keseluruhan slides untuk bab ini. Okay, kamu memang ada keseluruhan slides untuk bab ini. Tapi saya akan pilih, macam saya kata tadi, saya nak pilih daripada jawatan kuasa antara kaum. Okay, that one I feel is quite important. Okay, ini 7.2. Okay, so saya akan mula daripada 7.2. Hai, kejap ya. Okay, keluar ni juga kejap. Okay. Give me 1 minute ya. Okay. Okay, 7.2. Alright. Okay. So kamu nampak 7.2, okay, 7.2 jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang jawatan kuasa ini penting kamu kena fahamkan apa peranan jawatan kuasa ini dan kenapa jawatan kuasa ini ditubuhkan untuk ke arah kemerdekaan. Okay, so we start. Okay, kalau kamu tengok jawatan kuasa hubungan antara kaum, okay, ini wujud disebabkan oleh wujudnya ketegangan
perhubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesedaran pemimpin, okey, kaum dan kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. So apa yang berlaku ialah selepas Perang Dunia Kedua ni ada banyak rusuhan kaum mula berlaku di tanah Melayu. Okay, especially after the Malayan Union. Okay, kebanyakan pembesar tempatan tak suka Malayan Union, tak suka kepada prinsip jus soli dan sebagainya. So adalah serba sedikit rusuhan kaum yang berlaku. So rusuhan kaum itu sebenarnya telah membawa satu kesedaran. Okay, they tend to understand bahawa perpaduan kaum tu sangat penting. Pemimpin tempatan pun sedar, British pun sedar yang bahawa rusuhan kaum ini memberi banyak kelemahan kepada negara kita. Okey, dari segi pemimpin tempatan mereka rasa macam dah tak stabil lagi dah negara ini. Untuk kerajaan British pula, bila banyak rusuhan kaum berlaku, mereka tak boleh meningkatkan ekonomi. Orang tak akan datang. Okey, orang pedagang-pedagang dari luar tak akan datang. Okay, they will never come to an unstable country. Alright, so mereka tak akan datang. So ini menjejaskan kegiatan ekonomi British. So oleh sebab itu, British memberikan message bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama dapat diwujudkan. Pandai British. Okay, so British kata, okay, the only way dia nak stop masalah perkauman ni, British buat satu syarat. Syarat dia, kan main lagi. Syarat dia ialah, kalau kamu semua nak merdeka, kamu kena bersatu padu. Kamu kena tunjukkan bukti bahawa bangsa yang ada di tanah Melayu, tiga bangsa besar yang ada di tanah Melayu, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India harus hidup bersatu padu. Kalau boleh dibuktikan perpaduan ini, barulah kemerdekaan boleh diberikan oleh British. Itu adalah syarat yang telah diletakkan oleh British dalam kepala otak pembesar tempatan kita pada masa itu. Are you clear setakat tu? So far clear not? Okay, kenapa British bagi tahu macam tu? Kenapa British bagi tahu macam tu? Ialah semata-mata untuk mengelakkan rusuhan kaum, untuk to stop all this peperangan antara kaum yang sedang berlaku. Okay, Isaac, can. Alright, so again so what happens is, selepas Perang Dunia Kedua, kedudukan tanah Melayu ni huru-hara sikit kerana perpaduan kaum tu tak ada. Semua kaum ada masalah antara satu sama lain. So that has made a lot of problem to the country. Okay, so during this time, apa British buat ialah British kata, okay, kalau kamu semua nak kemerdekaan, if you all want independence, kamu kena buktikan kepada saya bahawa tiga kaum di Malaysia, itu Melayu, Cina dan India, harus bersatu padu. Mesti ada bukti menunjukkan perpaduan itu, barulah saya akan beri kemerdekaan, kata British. Okay, so bila pembesar-pembesar tempatan dengar perkataan macam tu, obviously they will do something to make sure perpaduan kaum dapat diwujudkan. Okay, clear so far? Yang lain-lain clear ke? Okay, good. Okay, kalau clear, then I go to the next slide. Alright. So berikutan itu, satu perundingan antara pemimpin kaum telah dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik. So bila British kata macam tu, semua pemimpin kaum Cina, Melayu, India, semua ni bergabung, sit down, brainstorm. Okay, mereka brainstorm macam mana nak berhentikan perpaduan, macam mana nak berhentikan huru-hara ni dan macam mana nak meningkatkan perpaduan kaum. Okay. So that's when mereka telah tubuhkan jawatan kuasa ini. Okay, that's when they tubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum. So now you understand kenapa jawatan kuasa hubungan antara kaum ditubuhkan. Okay, the answer is ialah untuk meningkatkan perpaduan kaum. Okay, untuk meningkatkan perpaduan kaum supaya British boleh memberi kemerdekaan. Okey, so jawatan kuasa hubungan antara kaum ini ditubuhkan, mana cursor saya ni?
Okey, ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin-pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Okey, semua masyarakat, semua kaum, pemimpin-pemimpin dia join dalam jawatan kuasa ini. Alright? And the pengerusi, sorry saya lupa nak tunggu. Pengerusi untuk jawatan kuasa hubungan antara kaum ini ialah EEC Turaisingam, iaitu pengerusi kepada CLC. CLC is in English. In Malay kita panggil jawatan kuasa hubungan antara kaum. Alright? Ini adalah presiden dia. Okey, apakah objektif CSC ini? CLC dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum sama ya. CLC is in English, jawatan kuasa hubungan antara kaum is in bahasa Melayu. Okey. Nah, apakah objektif CSC ini? Nombor 1, untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Mereka nak kaji semua kaum-kaum ni dengan lebih mendalam supaya dapat hidup harmoni. Yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti, supaya kaum-kaum ini tidak lagi gaduh-gaduh lagi dah. Okey, semua hidup dalam keadaan yang aman. Itu adalah objektif dia. Seterusnya, mewujudkan keadaan harmoni. Okey, mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini supaya tidak ada lagi huru-hara isu-isu perkauman. Itu adalah objektif CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, now siapakah yang menjadi anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum ni? Who are the members? Okay, who are the members of this jawatan kuasa? Okay, kita tengok kat tepi ni. Penasihat dia ialah British, iaitu Malcolm McDonald. Okay, beliau merupakan Governor General British di Asia Tenggara pada masa itu. Okay, dia punya pengerusi jawatan kuasa ini adalah EEC Turaisingam, iaitu wakil orang Ceylon. Okay, lepas tu ada wakil-wakil yang lain. Okay, wakil-wakil yang wujud dalam jawatan kuasa ini adalah Dato' Onn Jaafar, merupakan wakil Presiden UMNO dan juga Menteri Besar Johor. Yang kedua, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, merupakan Menteri Besar Perak. Okey, juga Datuk Panglima Bukit Gantang. Yang ketiga, Muhammad Saleh Hakim, iaitu Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Yang keempat, Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO. Dan yang kelima, Zainal Abidin Haji Abbas, Setiausaha Agung UMNO. Ini adalah beberapa orang wakil Melayu dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Awak kena ingatlah, jawatan kuasa hubungan antara kaum ni dia melibatkan semua kaum. Ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina. Okey, semua kaum yang ada di tanah Melayu pada masa itu. Okey. Okey, wakil Cina adalah Tan Cheng Lock dari Melaka, Lee Tian Keng dari Pulau Pinang, Sisi Tan dari Singapura. Kalau kamu tengok Melaka, Pulau Pinang, Singapura adalah negeri-negeri selat. Ada wakil daripada setiap negeri selat. Dan juga Yong Shock Lin dari Selangor. Alright. Okey, yang lain-lain. Okey, wakil daripada bangsa-bangsa lain ialah Roland Bradel, wakil orang Eropah. L.R. Doraisamy Iyer, iaitu wakil kaum India. Dan Dr. J.S. Gunting. Senang nak ingat Gunting. Okay. Wakil orang Serani. So ini adalah beberapa orang jawatan yang menjadi members ataupun ahli dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ia melibatkan semua kaum-kaum di tanah Melayu. Okay. Saya tengok ada chat area ni. Wepin ada hantar saya gambar gunting. Okay. Alright. Any questions setakat ni? Faham tak setakat ni kelas? Saya minum kopi sikit ya. Nak boost. Faham ya? Okay, good. Saya tengok orang sama je faham. Yang lain tu buat apa? Yang lain, the rest all okay ke? Naklah juga cikgu tengok nama-nama lain muncul lah. Amirul, Lok Yi. Yang lain mungkin ambil jab, kata si Brian. Okey, boleh seronok cikgu pernah ngajar kan, Nur Alia. Okey, good.
Alright, so ini adalah ahli-ahli yang terdapat dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay. Alright, moving on. Okay, now coming to peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kelas, please take note. Selalunya bahagian peranan ni selalu juga keluar dalam struktur. Okay, peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Very important. Okay, apakah peranan dia? Okay, peranan dia kita boleh tengok dari segi politik. Okay, kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan ekonomi orang Melayu. Kewarganegaraan bukan Melayu. Okay, so these are some of the isi-isi yang dibincangkanlah dalam jawatan kuasa ini. Okay, politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu dan juga kewarganegaraan bukan Melayu. Dan juga pendidikan. Pendidikan sangat pentinglah, okay? I would say one of the most important one, okay? Because pendidikan merupakan satu alat perpaduan kaum. Okey, pendidikan merupakan satu alat penting atau media penting untuk perpaduan kaum. So these are some of the ciri-ciri yang ada dalam peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, we see one by one. Okey, dari segi politik kelas, sekarang cikgu akan explain one by one. Dari segi politik, alright, jawatan kuasa hubungan antara kaum ini merupakan satu persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Now, apa maksud berkerajaan sendiri ni? Okay, anyone tahu apa maksud berkerajaan sendiri? Nak cuba try? Cuba try. Okay, nak try? Apa maksud berkerajaan sendiri ni? Okey, merdeka. Yes, maksudnya adalah merdeka. Menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan orang lain. Betul, tidak masuk campur tangan orang lain lagi. Merdeka, tidak dijajah. Bagus. Itu maksudnya. So if you see this jawatan kuasa hubungan antara kaum ni bukan saja untuk menyelesaikan masalah perpaduan tetapi juga satu persediaan ke arah berkerajaan sendiri atau merdeka. Okey, CSC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman. Okey, dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. So, British dah kata apa? British kata apa tadi? Syarat British untuk nak beri kemerdekaan ialah mesti buktikan bahawa semua kaum di tanah Melayu ini mempunyai perpaduan kaum. Okey. So jawatan kuasa hubungan antara kaum pun bekerja ke arah itu and then mereka pun cuba meminta kemerdekaan. So jawatan kuasa itu kata, okey kalau nak kemerdekaan kita juga kena wujudkan satu pengalaman pilihan raya. Nah, kenapa pilihan raya perlu dibuat? Kerana kita merupakan negara demokrasi. Okay, we are democratic country, alright. So negara-negara berdemokrasi ni mesti ada pilihan raya. Okay, pilihan raya ni sebenarnya untuk apa? Untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berwibawa. Okay, so pilihan raya is very important class. Okay, kalau pilihan raya itu dapat dijalankan dengan baik, tanpa rusuhan kaum, tanpa masalah-masalah perpaduan, maka negara kita sudah bersedia untuk berkerajaan sendiri maksudnya. So that is why British say kalau kamu nak capai ke kerajaan sendiri, kamu buatlah pilihan raya ni dulu. Do a trial one. Trial one. Okay? Kita try dulu pilihan raya ni. Tengok macam mana. Okay? Boleh tak dijalankan dengan aman. Okay? Itu maksud dia. Okay, I see the chat area ada satu. Memilih wakil yang sesuai. Yes, Wipin, betul. Okay, so itu dari segi politik. Jawatan kuasa hubungan antara kaum telah bersedia untuk berkerajaan sendiri dengan mengadakan pilihan raya untuk sebagai satu pengalaman. Okay, kelas, are you clear dari segi politik ni, kelas? Okay, kesannya pilihan raya diadakan pada peringkat, ada 3 peringkat. Kesannya mereka buat pilihan raya trial ni dari segi 3 peringkat. 1 majlis bandaran, 1 majlis negeri
dan satu lagi ialah Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, my advice to you, please remember these 3 peringkat pilihan raya. Boleh keluar dalam struktur, boleh keluar dalam objektif. 3 peringkat pilihan raya yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ialah pilihan raya Majlis Bandaran, Negeri dan Persekutuan. Okey, ada berapa? Ada berapa jenis pilihan raya tadi Cik ucapkan tadi? Ada 3. Okey, these 3 please put in your mind. Bandaran, negeri, persekutuan. Yes, bandaran, negeri dan persekutuan. Cikgu, kalau tulis Majlis Persekutuan boleh ke? Better use the full name, Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, thank you. Okay, Majlis Perundangan Persekutuan. Okay. Alright, itu dari segi politik. So sekarang kamu dah faham, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, dia buat kebaikan dari segi politik ialah dengan cuba untuk berkerajaan sendiri dengan mengadakan pilihan raya. Okay. Alright. Okay, now yang kedua. Okay, peranan yang kedua ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Okay, kita tengok. Okey, orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal. So, orang-orang Melayu pula telah meminta jawatan kuasa ini untuk memberi satu perakuan bahawa orang Melayu harus diberi some kind of speciality, kedudukan istimewa. Alright? So, CSC pun telah bersetuju. Okey, jawatan kuasa pun telah bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana untuk menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air merdeka. So that's another thing. Okay, kedudukan orang Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu diperakui oleh jawatan kuasa dan diberikan sehingga hari ini. Okay, sehingga hari ini masih ada kedudukan istimewa orang Melayu. Okay, so I hope you're clear with the second one. Any question untuk isi yang kedua ni? No, okay. Isaac so cute lah. Isaac, maksudnya Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, mereka telah setuju untuk memberi a speciality for the orang Melayu, memandangkan orang Melayu merupakan penduduk asal negara ini. So they always have a special concern untuk mereka. Alright, so orang Melayu telah meminta jawatan kuasa tersebut dan jawatan kuasa pun telah bersetuju dengan permintaan itu. Alright. Okay, Brian asked me a question. Okay, Brian, that's a very sensitive question, but anyway, the answer is no. Tidak boleh dibubarkan. Okay, tidak boleh dibubarkan. Ini adalah dalam perlembagaan Malaysia. Okay. Okay, any other questions? Okay. Alright, next. Kesannya kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain telah diiktiraf. So, keistimewaan orang Melayu memang diakui and at the same time, banyak kepentingan-kepentingan kaum lain juga telah diiktiraf bersama-sama. So, adil lah. Okay, adil untuk semua kaum di negara ini. Alright, so dengan itu, jawatan kuasa telah memberi kebenaran untuk keistimewaan orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum yang lain. Okey, seterusnya, now kita pergi kepada yang ketiga, kedudukan ekonomi orang Melayu. Okey. So kalau kita tengok dari segi kedudukan ekonomi orang Melayu, isunya orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Okey, at that time, during that time, where is my cursor ni, saya selalu hilang. Okey.
At that time, apa masalah yang berlaku ialah kebanyakan orang Melayu ini telah ditempatkan di kawasan kampung oleh British. Inilah British punya pasal ni. Okey, so kebanyakan orang Melayu memang ditempatkan di kawasan kampung sahaja. So mereka tidak diberikan kebenaran ataupun tidak diberikan peluang-peluang perniagaan. So bila jawatan kuasa hubungan antara kaum ditubuhkan, orang Melayu pun bangun untuk meminta supaya mereka diberikan peluang untuk berniaga sama seperti kaum yang lain. Okey, so jawatan kuasa mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, so kesannya RIDA telah diwujudkan. RIDA ni merupakan lembaga pembangunan industri desa. Meant for all the orang-orang yang duduk di kampung tu. Okay, so RIDA ni in English is Rural Industry Development. Okay, Rural Industry Development Association. Alright, so dalam English, dalam Melayu ialah Lembaga Pembangunan Industri Desa telah ditubuhkan untuk membantu kaum Melayu dalam bidang ekonomi. Dan ini telah ditubuhkan pada tahun 1950 dan ditubuhkan oleh Dato' On Jaafar. Okey, ini adalah gambar Dato' On Jaafar. So dengan itu kedudukan ekonomi orang Melayu pun terjamin. Okey, beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. So we have to be fair here. Okay, we have to be fair here. So kalau nak longgarkan syarat kewarganegaraan orang bukan Melayu, maka orang Melayu juga harus diberi keistimewaan supaya semua kaum-kaum di negara kita ini mempunyai keistimewaan yang lebih kurang sama. Alright, so that's the reason kenapa kedudukan ekonomi orang Melayu juga dijaga oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay, are you clear bahagian yang ketiga ni? Harisha, the slide is already in the chat area. Okay, later maybe you just join in. Okay, later the organizer will put back. Okay, the slides. Okay. Any question? Any other questions, class? Untuk yang ketiga ni? Okay, dah. Okay, good. Kalau dah yang ketiga ni, kita masuk pula yang keempat. Okey, kewarganegaraan bukan Melayu. Apakah syarat-syarat dia? Okey, isu ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu, itu ada isu. So CSC telah bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. So that is why I told you they have to be fair kepada orang Melayu dan juga kepada orang bukan Melayu. So kesannya ialah syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan. So untuk orang bukan Melayu yang datang dari India dan China dan pelbagai tempat yang lain, syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik mereka terhadap negara ini. So dengan itu ini adalah syarat yang keempat. Kewarganegaraan bukan Melayu juga diberi keistimewaan, dilonggarkan supaya lebih ramai orang bukan Melayu yang boleh masuk menjadi warga negara di tanah Melayu. Okay, are you clear dengan syarat keempat ni? Any question? It's almost the same, Azizi. And then yes, the slides ada dekat chat area ya. Siapa nak boleh download ya. Okay, any others class? Okay, alright. Okay, next yang kelima iaitu pendidikan. Okay, kita masuk yang kelima pula. Okay, pendidikan. Okay, so kita tengok bahagian pendidikan pula.
isunya sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum. So the issue during that time, kenapa perpaduan kaum tak wujud, kenapa kaum-kaum ni gaduh antara satu sama lain ni semua kerana banyak sekolah-sekolah mengikut bangsa sahaja. Sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil. Okay, tak ada satu sekolah kebangsaan pada masa itu. So that's why wujudnya isu persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa penghantar, buku teks, cikgu-cikgu, sukatan pelajaran semua tak sama. So ini mewujudkan satu keadaan yang tidak ada perpaduan dalam kalangan masyarakat pada masa itu. So what CSC has done ialah mereka mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Okay, sistem pendidikan yang seragam. Mereka cadangkan kenapa nak buat lain-lain. Sekolah jenis lain-lain. Dah lah sekolahnya lain, bahasa pengantar lain, sukatan pelajaran lain, guru-guru lain. Okay, cara minda pemikiran pun lain. So tak nak. So that's when they started with this sekolah kebangsaan yang kita ada pada hari ini. Okay, so CSC mencadangkan, okay, why not buka satu sistem pendidikan yang memupuk, yang seragam. Maksudnya semua bangsa mempunyai sistem yang seragam. Okay, macam hari inilah. Okay, sekolah kebangsaan kita semua ada pelbagai bangsa di situ. Okay, dan mereka mempelajari benda yang sama. Okay, kalau sekolah Cina, sekolah Melayu, sekolah Tamil pun, walaupun mereka sekolah berasingan, tetapi bangsa lain pun boleh campur aduk kat situ, tak ada masalah. Kalau ada orang Cina nak masuk sekolah Tamil, ada orang Melayu nak masuk sekolah Cina, boleh, tak ada masalah. Dan sistem persekolahan dia juga sama, sukatan pelajaran sama, so seragam. Okay, so that's better untuk memupuk perpaduan kaum. So itu yang dicadangkan oleh CSC. Kesannya, penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji semula sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam telah diterima. So itu adalah peranan-peranan yang dibuat oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum ni kelas. Banyak peranan dia, 5 peranan dia yang sangat-sangat penting. Okay, can you just write down all the 5 peranan? Cepat-cepat tulis dekat chat area. Nak tengok sikit. Faham tak? Nak tengok sikit? Okay, politik. Okay, selain daripada politik, apa lagi? Pendidikan, kelonggaran kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu. Lagi satu? Ada lagi satu? Yes, kedudukan istimewa orang Melayu. Lagi satu? Sosioekonomi Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu. So, jangan lupa 5 ni ya. Okay, 5 peranan yang dimainkan oleh jawatan kuasa antara kaum. Okey, soalan-soalan peranan ni boleh can even keluar dekat esei. Okey, boleh keluar dekat dalam bentuk esei pun. Okey, so 5 peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, good. Kalau kamu dah faham bahagian ni, kita move on. Ini adalah soalan yang cikgu sediakan untuk 7.2. Okey, 7.2 ada satu soalan yang cikgu dapat. Bukan dapat lah, yang cikgu carilah ya. Okey, ini adalah bentuk soalan yang boleh keluar untuk jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ini soalan esei. Okey, kita tengok soalan ni. Ketegangan hubungan kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua telah membawa kepada penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, soalan 1, mengapakah jawatan kuasa hubungan, sorry ya, ada banyak salah ejaan pula, tak nampak pula cikgu hari tu. Mengapakah jawatan kuasa hubungan antara kaum ditubuhkan? Why? Ditanya kenapa jawatan kuasa ni ditubuhkan, 6 markah. Lepas tu soalan kedua, jelaskan kejayaan jawatan kuasa tersebut dalam menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Macam mana jawatan kuasa ini boleh berjaya menyelesaikan pertikaian antara kaum. Okey? Macam mana dia boleh berjaya? Awak kena nyatakanlah kelima-lima tu and then tell in detail macam mana. Contohnya bahagian sistem pendidikan tu, jawatan kuasa tu telah memohon untuk satu sistem pendidikan yang seragam diwujudkan. Okey? Itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan isu pertikaian kaum. Itu satu. Dari segi kedudukan istimewa orang Melayu,
Okey, kedudukan istimewa orang Melayu telah dipersetujui oleh jawatankuasa tersebut. Lepas tu dari segi kedudukan ekonomi orang Melayu, RIDA telah diwujudkan. All that comes under soalan B. Are you clear, class? Are you clear on that? Soalan B tu, okey? Soalan B kamu kena jelaskan macam mana jawatankuasa ini telah mewujudkan apa yang dia wujudkan tu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaum. Okey, soalan C. Sikap toleransi dalam masyarakat berbilang kaum menjadi teras utama untuk menjamin kerukunan dan keharmonian negara. Berikan penjelasan anda. Ini adalah soalan kebat. Bagaimana toleransi antara kaum itu boleh menjamin kerukunan dan keharmonian negara. Berikan penjelasan anda. Itu adalah soalan kebat yang boleh keluar dalam bahagian ni, jawatankuasa hubungan antara kaum. Okay, let's look at the jawapan yang soalan pertama ya kelas. Okay, ini soalan pertama. Mengapakah jawatankuasa hubungan antara kaum ditubuhkan? 6 markah. Okey, kalau kamu tengok kata kunci dia mengapakah. Okey, kelas, I already told you last time. Kalau soalan jenis apakah, mengapakah tu semua, kamu bagi isi sahaja pun okey. Okey, tak ada huraian contoh, tapi kalau kamu ada 6 isi lah. Kalau kamu cukup 6 isi, kamu bagi isi sahaja pun boleh diterima. Kalau kamu tak cukup 6 isi, kamu ada 3 isi, kamu tambahlah dengan huraian dan contoh. Okey, ini adalah jawapan yang cikgu bagi. Okey, mengapakah jawatankuasa hubungan antara kaum ditubuhkan? 6 markah. So ini peranan-peranan dia. Okey, jawatankuasa hubungan antara kaum ditubuhkan kerana berlakunya ketegangan hubungan antara kaum selepas Perang Dunia Kedua. Ini adalah isi pertama. Okey. Selain itu, pemimpin kaum dan kerajaan British menyedari tentang kepentingan perpaduan. Okey, yang isi kedua. Seterusnya, perundingan antara pemimpin kaum dapat dijalankan dengan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Ini adalah isi ketiga. Lebih-lebih lagi untuk mengkaji hubungan antara kaum secara lebih mendalam. Ia juga dapat membantu untuk mencapai status berkerajaan sendiri. Akhirnya jawatankuasa ini dapat membantu membentuk keadaan yang harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara kita. So itu adalah jawapan yang cikgu berikan. Okey. Untuk soalan nombor 1, mengapakah jawatankuasa hubungan antara kaum ditubuhkan? Ataupun apakah matlamat? Kenapa bukan matlamat jawatankuasa itu? Okey, ini matlamat kenapa jawatankuasa itu ditubuhkan? Why jawatankuasa itu ditubuhkan? So at the same time, jangan lupa gunakan kata tugas, gunakan penanda wacana dan gunakan ayat yang lengkap. Okey, awak boleh tulis dalam perenggan. Ini kat sini cikgu tak cukup tempat ya. That's why cikgu put dalam satu perenggan. Awak boleh tulis dalam perenggan. Okey? Any question bahagian ni? Okey, ada berapa markah kat situ? Siapa boleh tolong kira? Ada berapa markah ni? Boleh tak dapat 6 markah? Okey, Isaac 6, Azizi 6, yang lain? Bipin kata boleh. Cuba kira sikit markas tu, ada tak cukup? Ya, cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini ngam-ngam 6. Tapi kalau kamu ada isi yang lebih banyak, okey, tolong cikgu selalu galakkan beri isi yang lebih. Okey. Okey, good. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan A. Okey, next. Okey, ini pula ialah jawapan untuk soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Jelaskan kejayaan jawatankuasa tersebut dalam menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. So, kata kunci di sini ialah jelaskan. Kalau jelaskan, it's better for you to put huraian dan contoh. Alright? Okay, let's see the answer. Okay.
Jawatankuasa antara kaum telah menyelesaikan banyak isu melibatkan perkauman iaitu dengan mengadakan pilihan raya bagi peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Ini adalah satu cara dengan mengadakan pilihan raya. Selain itu, keistimewaan orang Melayu diperakui sementara kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Itu lagi satu isi. Seterusnya, Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA ditubuhkan. Okey, itu satu isi. Lepas tu cikgu bagi huraian kerana bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Itu adalah huraian, ada ekstra markah. Lebih-lebih lagi, semangat patriotik dapat diwujudkan. Lagi satu markah. Okey, lepas tu ada huraian. Rakyat lebih bertanggungjawab. Ini adalah huraian untuk patriotik tadi ya. Rakyat lebih bertanggungjawab kepada negara. Lagi satu markah. Seterusnya, jawatan kuasa pendidikan diwujudkan. Lagi satu isi. Lepas tu ada huraian untuk mengkaji sistem pendidikan. Melalui jawatan kuasa ini, pendidikan yang seragam dapat diwujudkan dan diterima oleh semua kaum. Okey, sekarang cikgu nak kamu kira berapa markah yang boleh dapat kat sini. Okey, Isaac kata ada 12, Livis kata ada 9. Olivia only 10 lah, only 6 lah. Memang markah dia 6 markah, tapi berapa markah sebenarnya kamu boleh dapat kalau kamu tulis macam ni? Subashni kata ada 12. Okey, jom kita kira. Okey. Okey, mengadakan pilihan raya pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri, Majlis Persekutuan 1 markah. Keistimewaan orang Melayu diperakui 2 markah. Sementara kepentingan sah kaum lain diiktiraf 3 markah. Seterusnya RIDA ditubuhkan 4 markah. Kerana bantuan ekonomi kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur 5 markah. Semangat patriotik 6 markah. Rakyat lebih bertanggungjawab 7 markah. Pendidikan diwujudkan 8 markah, untuk mengkaji sistem pendidikan 9 markah. Pendidikan yang seragam dapat diwujudkan 10 markah dan diterima oleh semua kaum. Okey, dalam 11 markah lah ada kat sini. Okey, so kalau ada 11 markah, obviously 6 markah ni kamu boleh dapat dengan sebegitu saja. Okey, now Lok Yi dia tanya saya, okey, Lok Yi has got a good question here. Dia tanya, kalau saya tulis RIDA sahaja tetapi tak tulis nama sepenuhnya, boleh tak? Okay. Now, this one, listen carefully ya. Okay. Kalau mana-mana essay pun, kamu tulis yang penuh dulu. Okay. Kamu kena tulis yang penuh, put in bracket RIDA. Dan lepas itu, kalau kamu nak tulis tentang RIDA, kamu boleh just gunakan RIDA. Do you understand? So, at first, you still have to write the full name. Dan in bracket kamu tulis RIDA. Lepas tu kalau kamu nak cerita lagi tentang RIDA, kamu dibenarkan gunakan perkataan singkatan. Are you clear? Okay. Yes, good. Alright? Okay. That will be the best. Okay, so habis soalan yang kedua. Now kita pergi kepada soalan kebat, soalan kebat. Soalan kebat ni cikgu nak kamu lah fikirkan. Malas dah cikgu nak fikirkan. Okey, kita tengok soalan kebat. Sikap toleransi dalam masyarakat berbilang kaum menjadi teras utama untuk menjamin kerukunan dan keharmonian negara. Berikan penjelasan anda. Cuba kamu tulis dalam chat area. Okey. Kitung ada lagi satu question. Cikgu, bolehkah saya guna jawapan slide ni untuk soalan 1 tadi seperti mewujudkan pendidikan yang seragam? Jawapan slide ini untuk soalan 1. Okey. The pendidikan seragam kamu nak guna untuk soalan 1. Okey.
Alright, soalan satu tu dia lebih kepada matlamat kan? Okay, matlamat, you tengok dalam buku teks. Pasal saya rasa dalam buku teks tak ada 6 matlamat tu. Alright, tapi kamu boleh gunakan ni sebagai huraian, boleh, no problem. Lagi satu question, apakah maksud kerukunan? Okay, kerukunan tu lebih kepada sifat yang baik lah. Sifat-sifat yang positif. Okay. Okay, cuba tulis dekat chat area. Apakah jawapan untuk ni? Cuba fikirkan and write down a bit. Apa jawapan yang kamu boleh bagi kat sini? Cuba fikirkan sikit. Sikap toleransi dalam masyarakat berbilang kaum menjadi teras utama untuk menjamin kerukunan dan keharmonian negara. Berikan penjelasan anda. Okay. Okay, let me see. Okay, ada Isaac kata supaya negara aman, okey boleh, tapi aku kena hurai sikit. Subashni has given some. Saya amat bersetuju dengan pernyataan di atas. Hal ini demikian. Subha, can you put for everyone to see, Subha? Don't direct message. Okay, cuba bila kamu jawab tu jangan direct message pada saya. Cuba bagi semua orang nampak so that we can, kita boleh, orang kata apa, bincang sama-sama. Okey, ni daripada Subashni. Saya amat bersetuju. Alamak, sekejap. Mana pula Subah? Saya amat bersetuju dengan pernyataan di atas. Hal ini demikian kerana apabila sebuah masyarakat sentiasa dalam keadaan harmoni, ini dapat memelihara kedaulatan negara serta negara dapat diiktiraf di persada dunia. Okey, boleh diterima Subah. Okey, Azizi ada kata sikap toleransi dalam masyarakat berbilang kaum menjadi teras utama untuk menjamin kerukunan kerana dapat memupuk kerjasama antara kaum yang mampu memacu kesejahteraan negara. Betul. Dapat meningkatkan keharmonian masyarakat. Betul. Okey, Brian. Kaum saling hormati. Okey, Brian has talk about menghormati kebudayaan dan sebagainya. Lepas tu dibagi contoh. Okey, betul Brian. Contoh tadi sekejap saya tak sempat nak baca contoh. Contohnya apabila mana pula pergi? Apabila Tahun Baru Cina, kaum Cina meletakkan bunga api, kaum lain tidak melaporkan kepada pihak polis. Okey, bertoleransi lah. Selain itu, sikap ini dapat mewujudkan perpaduan kaum. Hal ini disebabkan tanpa sikap toleransi, pentadbiran negara akan menjadi huru-hara. Contohnya kes 13 Mei adalah kes rusuhan. Okey, yes. Okey, sikap toleransi sangat penting. Okey, good. Okey, ini ada 8 markah ya. Kalau 8 markah, kamu boleh bagi 4 isi dan bagi huraian dan sebagainya. Okey, huraian dan contoh. Okey, ada lagi ke? Livis Kumar mempertahankan hak bangsa demi memartabatkan kedaulatan negara dan mengelak ancaman kuasa asing. Okey, mengelakkan negara dari dijajah oleh kuasa asing. Okey, betul Azizi, Livis susu korek. Okey, Wepin sikap toleransi dalam masyarakat terbilang kaum. Berbilang kaum ya, Wepin, berbilang kaum menjadi teras utama untuk menjamin hal ini kerana toleransi meningkatkan hubungan antara satu sama lain. Okey, dibagi contoh membantu jiran. Okey, boleh diterima. Okey. Isaac. Negara aman supaya ramai pelancong rasa selamat jika untuk datang ke negara kita, Isaac. Okey, correct. Pipin, you have to make sure
kamu ada dalam, kalau 8 markah, kamu boleh bagi 4 isi berserta huraian. Okey, kalau kamu ada 8 isi, kamu boleh bagi 8 isi pun. Tapi kalau soalan-soalan jenis penjelasan ni, is better to give a bit of huraian. Okay, maybe I can write some answers here. You can take down. Okay, saya akan letak kat sini ya, beberapa answer. Okay, I put in point form. I put in point form. Okay, obviously toleransi perpaduan kaum dapat dibentuk. Okay, this one I just put in point form. Okay, mengukuhkan persefahaman antara kaum, mewujudkan kerjasama antara kaum, tak kira bangsa, permuafakatan. Permuafakatan tu ialah macam kerjasama jugalah, permuafakatan antara pemimpin, okey, pemimpin menjamin pentadbiran mewujudkan kestabilan ekonomi. Alright, that one also betul. Dan sebagainya. Okay, all that can be taken. Ini semua adalah beberapa jawapan yang kamu boleh tulis dalam soalan ni. Dan lagi satu cikgu nak tekankan kat sini, soalan esei yang berbentuk kebat ni amatlah dialu-alukan untuk memberi kesimpulan kat hujung tu. Inference. Okay? Tulis inference untuk soalan esei kebat. Okay? Jangan lupa tulis inference. Okay? Jangan lupa untuk tulis inference untuk soalan-soalan kebat esei. Okay? Especially kebat. Alright, kenapa cikgu kata macam tu? Kerana soalan kebat ni cara pemarkahan dia adalah holistik. Ingat tak masa first week tu cikgu dah terangkan bagai apa maksud pemarkahan holistik. Holistik means they will see overall. Overall how you write. Overall. Untuk soalan kebat especially. Okay, so that's why kalau soalan kebat esei, jangan lupa inference. Bila kamu tulis kesimpulan inference tu, ia menunjukkan cara penulisan yang baik. So secara holistik kamu boleh dapat markah yang bagus. Okey, faham? Kesimpulan kecil pada overall lah. Okey, kesimpulan kecil. Perenggan last, selalunya inference selalunya diletakkan di perenggan yang last. Kalau konteks salah tetapi inference betul, tak boleh Azizi. Because konteks dengan inference tu dia kena ada perkaitan. Isi kamu dengan inference kamu tu mesti ada kaitan. Tak boleh awak cakap benda lain, inference benda lain, tak boleh. Okey, dia tak ada kesinambungan. Macam kamu buat karangan BM lah. Kan karangan BM ada kan, tegasnya oleh itu. Ada dia punya kata orang kata apa tu, kat belakang tu macam kesimpulan kecil kan. So isi kamu dengan inference tu mesti ada kaitan. Tak boleh kamu kata benda lain, inference benda lain tidak berkait, nanti marker tu pun confuse. Bila marker tu confuse, habislah kamu punya markah. Okay? Okay, good. Alright, so dengan tu kita dah habis soalan tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, kita padam benda ni. Alright. Okey, sekarang kita akan masuk kepada sistem ahli kelas. Okey, dah pukul 6 cepatnya. Okey, sistem ahli. Okey, now sistem ahli is another subtopic yang Brian saya tak tengok lagi awak punya, nanti saya tengok ya Brian. Okey, later I will see. Okey, sistem ahli, kalau tak kamu boleh WhatsApp dekat saya lah, nanti saya bagi telefon number ke apa ke. Okay, or at the end later you just
copy paste I will see ya. Okay, I want to finish up this sistem ahli ni. Okay, sistem ahli ialah satu lagi subtopik yang sangat penting ya. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Okay, apa maksud dekolonisasi? Maksudnya British sendiri hendak memerdekakan negara-negara mereka. This is from the Britain. Okay, Ratu Britain dah bagi tahu we need to decolonize. That means merdekakan negara-negara di bawah British. Iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri untuk tanah jajahan dia termasuk tanah Melayu. So sekarang kamu kena ingat ya, tanah Melayu dijajah 400 tahun. Okay, 400 tahun. Started from Portugese, Belanda, British, Jepun, British semula. So all in, all the while 400 over years telah dijajah. So sekarang tiba-tiba kalau nak bagi kemerdekaan, kelang kabut juga jadinya. So kita sendiri, pemimpin-pemimpin kita mestilah dilatih untuk mentadbir secara sendiri. Because all this while British yang mentadbir. Pemimpin kita hanya bekerja di bawah British sahaja. Okay, so kalau nak beri kemerdekaan, we have to be trained. Kita harus dilatih. Okay, so kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran bagi wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. So Dato' Onn Jaafar dah faham keadaan tu. Dia kata kalau terus bagi kita kemerdekaan, maybe we cannot settle. Kita tak boleh, kita tak faham macam mana nak mentadbir. So Dato' Onn Jaafar kata tambahkanlah pegawai tempatan dalam pentadbiran semasa British supaya British tu boleh train kita, boleh memberi latihan kepada kita cara-cara mentadbir. Okay, so that is when the sistem ahli telah diwujudkan. Okay, cadangan beliau memang selari dengan dasar British itu sendiri. Okay, membawa kepada pembentukan sistem ahli. So sistem ahli ini sebenarnya adalah cadangan daripada Dato' Onn Jaafar. Okay, let's look at this one. Pembentukan sistem ahli ni kelas. Okay, pembentukan sistem ahli. Okay, it all started with pada tahun 1951, Sir Henry Gurney telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Okay, Dato' Onn Jaafar bagi cadangan, lepas tu British bersetuju, so diorang umumkan. And then sistem ahli ini merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan. Okay, is a training session untuk melatih penduduk tempatan untuk mentadbir tanah Melayu ini. Okay, pasal selama ni kita tidak dilatih, kita bekerja di bawah British sahaja. So kurang latihan. So sekarang kalau nak berkerajaan sendiri, kalau nak merdeka, kita kena tahu mentadbir. So that is why we need some kind of a training. Okay, so beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Okay, sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberi kemerdekaan. So kalau kamu tengok sistem ahli ini dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga Jun 1955. So almost few years, dalam 3-4 tahun kita buat sistem ahli ini untuk melatih. Okay, sebelum pilihan raya yang besar itu diadakan. Okay, so dalam latihan itu British telah wujudkan 3 portfolio yang besar. Okay, 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British ialah dalam hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, dan perumahan dan kerja raya. Ini adalah 3 portfolio utama yang dibuat dalam sistem ahli. Dan pada tahun 1954 berlaku rombakan sistem ahli, beberapa portfolio baharu telah diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota Majlis Mesyuarat Persekutuan MPP. So lebih banyak at first ada 3 ni sahaja. Lepas tu British telah tambahkan lagi portfolio yang lain dan masukkan pemimpin-pemimpin tempatan untuk diberi latihan mentadbir. Okay kelas, so basically this sistem ahli ni macam training center lah. Okay, untuk memberi latihan kepada pemimpin negara kita supaya kita tak adalah so that we are not lost
Bila kita merdeka nanti, kita tahulah macam mana nak mentadbir dengan betul. Okay, class, are you clear with this sistem ahli? Portfolio tu macam jabatan. Okay, jabatan-jabatan tertentu. Itu adalah portfolio. Okay. Okay, these are some of the ahli-ahli yang ada dalam sistem ahli ya kelas. So ini adalah kalau kamu tengok bawah ni adalah portfolio. Like Dato' On Jaafar diberikan portfolio ahli ehwal dalam negeri. So he will learn on that. EEC Turai Singgam ialah ahli pelajaran. Okay, more on the Ministry of Education. Lee Tiang Keng ahli kesihatan. Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid adalah ahli pertanian dan perhutanan. Datuk Mahmud Mat lebih kepada ahli tanah, lumbung dan perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil lebih kepada perumahan dan perancangan bandar. HS Lee ahli pengangkutan dan Dr. Ismail Abdul Rahman ialah ahli hasil bumi. So these are some of the portfolio yang telah diwujudkan dan ini adalah pemimpin tempatan yang telah dimasukkan dalam portfolio tu untuk tujuan latihan. Okay, kelas? Yes, untuk menjadikan pemimpin bijaksana dalam mentadbir negara. Okay, betul, Libis. Okay, you clear with this? Ini adalah pemimpin-pemimpin tempatan yang telah diberikan portfolio. Clear? Okay, good. Okay, ciri-ciri sistem ahli. Ini adalah ciri-ciri sistem ahli. Ahli bertaraf menteri. Okay, semua ahli-ahli ini diberi jawatan menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio mereka. Dan ahli-ahli ini dilantik oleh siapa? Siapa yang lantik mereka ni? Okay, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Okay, so Pesuruhjaya Tinggi British dan Raja-Raja Melayu mereka akan bergabung tenaga dan memilih siapa nak masuk dalam ahli-ahli ini. Okay. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. So ahli-ahli tadi yang kamu tengok beberapa orang tadi itu seperti Dato' On Jaafar and so on, mereka akan bekerja and get training dan mereka juga bertanggungjawab untuk cadangkan, okay, cadangkan apa-apa jenis undang-undang yang harus dimasukkan dalam jabatan mereka masing-masing. Okay, so ahli ini semua diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi sebagai dasar untuk melatih mereka. Okay, itu adalah ciri-ciri sistem ahli. Mereka tu bertaraf menteri dalam portfolio tersebut. Oh, Isaac, tips untuk senang ingat sejarah, you have to do short notes. Okay, that is my tips. Okay, later, that one nanti kita cerita. Alright? Okay. Suatu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai pentadbir dan tokoh masyarakat telah diwujudkan. So yang kamu nampak tadi itu, yang kamu nampak the previous slide tu, orang-orang tu semua, itu merupakan satu kabinet bayangan. Kabinet bayangan maksudnya bukanlah kabinet yang betul, bukan menteri-menteri yang betul. Menteri-menteri itu diletakkan di bawah portfolio itu hanya untuk latihan semata-mata. Alright? Okey, kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey. Kenapa sistem ahli itu sangat penting? Nombor satu, ia menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan. Okay, so all the orang tempatan dapat latihan yang betul ya sebelum kita merdeka. Yang kedua, ia memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Dan ia juga merupakan proses memupuk perpaduan kaum, okay? Because kalau kamu tengok dalam ahli-ahli itu, dia campur. Ada Melayu, ada Cina, ada India. So ini merupakan satu ke arah perpaduan kaum. Dan akhirnya ia menentukan kemerdekaan yang diperolehi boleh mendapat sokongan daripada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. So that is why sistem ahli itu sangat penting. Dan it is actually a good idea by Dato' On Jaafar.
Okey, untuk mewujudkan sistem ahli tersebut. Okey. Nah, saya ada soalan untuk sistem ahli pun. Okey, kalau dalam bentuk sistem ahli, soalan struktur macam ni boleh keluar kelas. Okey, yang pertama, nyatakan ciri-ciri sistem ahli, 2 markah. Yang kedua, jelaskan kepentingan sistem ahli dalam usaha ke arah kemerdekaan negara. Jawapan dia dah ada dalam slide ni. Okey, ini jawapan dia. Okey. Dan yang ketiga, adakah pelaksanaan sistem ahli memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan? Berikan penjelasan anda. Ini adalah soalan hebat, 4 markah. Ini adalah satu contoh soalan struktur yang saya ekstrak daripada subtopik sistem ahli. Okey, soalan C itu ialah lebih kepada kebat. Okey, adakah pelaksanaan sistem ahli memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan? Berikan penjelasan anda. So it's from your own thinking, ya. Okey, saya ambil soalan C, ya, soalan kebat tu. Kalau kamu tengok, ini adalah jawapan saya. Okey, 4 markah. So of course, as usual, kamu kena start dengan kata tugas. So pelaksanaan sistem ahli telah memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan. Itu kamu kena jawab dulu. Pasal soalan ditanya, adakah pelaksanaan sistem ahli memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan? So awak kena bagi jawapan kamu dulu, yes or no. Okay, so obviously yes, right? So awak kena bagi tahu itu dulu. Pelaksanaan sistem ahli telah memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan. So then only you give your isi. Rakyat tempatan telah diberi peluang pekerjaan dan memegang jawatan. Okay, so that is satu kebaikan. Selain itu, mereka diberi pendedahan untuk mentadbir negara. Itu adalah isi kedua. Seterusnya, memberi pengalaman kepada mereka untuk terus menerajui negara. Okay. Memberi pengalaman kepada mereka untuk terus menerajui negara. Seterusnya, ia merupakan satu persediaan ke arah kemerdekaan dan berkerajaan sendiri. Lebih-lebih lagi dapat memupuk perpaduan kaum, memandangkan ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. Dan akhirnya, oleh itu pemimpin pelbagai kaum dapat bekerjasama mentadbir negeri. Ini saya bagi macam inference sikit lah. Okay. So itu adalah contoh jawapan struktur. Okay. So lagi sekali cikgu ingatkan, kalau ada soalan yang berkaitan dengan adakah, dia asking your opinion, adakah, kamu jawab dulu opinion tu. Okay. Kamu kena jawab dulu yes or no. Kalau yes, kamu kata pelaksanaan sistem ahli telah memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan. Jawab tu dulu, baru bagi penjelasan anda. Okey, rakyat tempatan telah diberi peluang pekerjaan 1 markah dan memegang jawatan 2 markah. Selain itu, mereka diberi pendedahan untuk mentadbir negara 3 markah. Seterusnya, memberi pengalaman kepada mereka untuk terus menerjui negara 4 markah. Seterusnya, ia merupakan satu persediaan ke arah kemerdekaan dan berkerajaan sendiri 5 markah. Lebih-lebih lagi dapat memupuk perpaduan kaum, memandangkan ahlinya daripada pelbagai kaum 6 markah. So ada 6 isi di situ, 6 markah kamu boleh dapat. So disebabkan markah maksimum 4, so obviously kamu boleh dapat ke semua markah maksimum tersebut. Okey kelas? Okey, Ketong ada soalan. Jika saya tulis ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio, betulkah boleh dapat 2 markah? Okey, ahli bertaraf menteri, okey, yes, dan bertanggungjawab menjaga portfolio boleh. Boleh. Okey, Ketong. Okey. Alright, saya sambung ya. Okey, sekarang kita masuk kepada subtopik yang untuk saya memang sangat important, sistem pendidikan kebangsaan. Okey, let's move on. Okey, dalam sistem pendidikan kebangsaan ni kelas, kamu kena tahu dia punya urutan satu persatu. Okey. Semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Okey, terdapat sekolah-sekolah vernakular. Sekolah vernakular ni maksudnya sekolah mengikut kaum masing-masing. So British memang buat macam tu, dia sengaja buat macam tu.
Kenapa British sengaja buat macam tu? Kerana dia memang tak nak perpaduan kaum sangat pada masa tu. Dia tak peduli sangat tentang perpaduan kaum. Okey, kenapa dia tak peduli? Kerana dia hanya pentingkan ekonomi sahaja. Tapi bila perpaduan kaum tu tak wujud dan menyekat kepentingan ekonomi British, barulah dia sedar. Okay, so during the British time, kebanyakan sekolah adalah sekolah vernacular, iaitu sekolah mengikut bangsa setiap kaum. Okay, contohnya sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil. Di samping itu ada sekolah agama dan sekolah Inggeris. Okay, this is what was done by the British. Dia tak ada sistem kebangsaan pada masa itu. Okey, di Sabah Sarawak pun macam tu juga. Sabah Sarawak pun ada sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina dan sekolah Mubalih Kristian. So sistem persekolahan yang menggunakan bahasa penghantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara kaum. So inilah sebabnya kenapa perpaduan kaum tidak wujud pada ketika itu. Okey, sistem seperti ini menghalang persatuan atau perpaduan kaum. Okey, now usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui jawatan kuasa pelajaran telah wujud setelah jawatan kuasa hubungan antara kaum bersetuju untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang seragam. Okey, so pada masa itu wujud laporan Barnes, laporan Fernwood, ordinan pelajaran, laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah, Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Okey. So kelas yang ni ya, all this sangat-sangat penting. Kamu kena tahu apa yang dinyatakan dalam laporan Barnes, apa yang dinyatakan dalam laporan Fernwood, apa yang dinyatakan dalam ordinan pelajaran dan sebagainya. Okey, setiap satu step ni kamu kena tahu dengan betul. Okey, boleh keluar dalam esei. Okey. Okey, apa yang dinyatakan dalam laporan Barnes Class in 1951, Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu dipengerusikan oleh LJ Barnes pada masa itu. That's why it's named as laporan Barnes. Okey, dalam laporan Barnes dia menekankan kepentingan sekolah rendah. Okey, sekolah rendah tu sangat penting untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal. So dalam laporan Barnes, sekolah rendah sangat penting. Semua orang harus masuk ke sekolah rendah. Okey, dalam kandungan laporan Barnes, dia kata sekolah rendah boleh menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Sekolah menengah pula hanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Itu adalah beberapa kandungan dalam laporan Barnes. Okey, after laporan Barnes di 1951, wujud laporan Fernwood. Okey, for your information, laporan Fernwood ini diwujudkan kerana ada dalam kalangan orang Cina yang tidak begitu setuju dengan laporan Barnes. They don't agree with what Barnes has told. Because Barnes kata apa? Okey, kita tengok semula apa yang Barnes kata. Barnes kata sekolah rendah hanya gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sekolah menengah hanya guna bahasa Inggeris sahaja. Okey, so Fernwood tak setuju. Kebanyakan kaum Cina tak setuju kerana bahasa Cina tidak dimasukkan. Okey, so disebabkan itu laporan Fernwood 1951 wujud, diterbitkan berikutan dengan bantahan masyarakat Cina. Okey, ramai masyarakat Cina yang bantah terhadap laporan Barnes. Okey, mereka cuba nak mengkaji lebih tentang pendidikan Cina dan Fernwood mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. So Fernwood memang tak setuju dengan Barnes kerana bahasa Cina tidak diberi keutamaan. So Fernwood came out with their own suggestion, iaitu nak menjadikan sekolah Cina sebagai satu institusi yang memberi faedah. Okey, setakat ni kamu faham tak kelas? Boleh follow ke? Okay. Alright. Okay, dan apa yang terkandung dalam laporan Fernwood ialah, okay, sorry ya. Okay, dalam laporan Fernwood dikata sekolah Cina diteruskan secara berasingan dengan sistem kebangsaan. Mereka masih hendakkan sekolah Cina diteruskan dan pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Itu yang dinyatakan dalam laporan Fernwood.
For them, as long there is a Chinese school, they are fine with it. Alright? Okay. Then wujud pula satu lagi ordinan pelajaran 1952. Okay, ordinan ni pula kata, ordinan ini diluluskan selepas Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti. Okey, satu Jawatankuasa tu telah meneliti laporan Barnes dan laporan Fernwood. Okey, dalam kaji dua-dua laporan ni, then they came out with their own idea. Okey, iaitu ordinan pelajaran. So dalam ordinan ni kata, ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi. Okey. Ordinan ni kata kita mesti ada satu bahasa rasmi. Alright. So diorang kaji laporan Barnes, lepas tu diorang kaji laporan Fernwood, then they came out, they said, okay, tak boleh ada that bahasa, this bahasa, banyak sangat bahasa, why don't we have satu bahasa rasmi? Okay, semua murid daripada pelbagai bangsa harus disatukan dalam sistem ini. Okay, itu yang dicadangkan oleh Ordinan Pelajaran 1952. Okey, Ordinan Pelajaran 1952 ialah undang-undang pertama berkaitan dengan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. So dalam ordinan tu kata sekolah rendah kita ada BM dan BI. Walau bagaimanapun Ordinan Pelajaran 1952 masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum kerana ada juga yang masih menentang. Okey, kenapa mereka masih menentang? Kerana tak ada bahasa Cina, tak ada bahasa Tamil. Alright, so walaupun ordinan pelajaran keluarkan this kind of system, semua sekolah rendah ada dua bahasa utama digunakan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tetapi masih ada tentangan. Okey. Okey, dalam perkara yang termasuk dalam Ordinan Pelajaran 1952, Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan lagi satu sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris. So ada dua choice of school untuk sekolah rendah. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya ada 15 orang murid yang dalam kelas tu ada cukup 15 orang murid, mereka boleh start bahasa Tamil dan bahasa Cina. So basically dalam ordinan pelajaran 1952 they want to make everybody happy, so diorang keluarkan macam ni. Ada dua jenis sekolah rendah, satu sekolah Melayu, satu sekolah Inggeris. Dalam dua-dua sekolah ini, okey, kalau nak ajar bahasa Tamil dengan bahasa Cina, mesti ada 15 orang. Kalau cukup 15 orang, mereka boleh start kelas bahasa Cina dan kelas bahasa Tamil. So it seems a bit more fair. Okey, lebih adil. Sekolah menengah pula hanya boleh menggunakan bahasa Inggeris sahaja. Itulah yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952. Okey, now kita pergi Sabah dan Sarawak pula. Dia ada laporan yang lain sikit di sana. Woodhead, Mereka Sabah Sarawak lagi banyak isu kerana Sabah Sarawak banyak bangsa-bangsa yang lain, ya. Okey, E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat penyelidikan di Sabah dan Sarawak. Okey, laporan Woodhead di Sabah Sarawak mengatakan mereka memperkasakan pendidikan sekolah rendah dan menengah. So rendah dan menengah memang mesti ada. Menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Okay, for them, all the sekolah rendah dan sekolah menengah mesti gunakan bahasa Inggeris di Sabah dan Sarawak. Dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih teratur. Okay, itulah gambaran yang diwujudkan dalam laporan Woodhead di Sabah dan Sarawak 1955. Okey, so kalau kamu tengok pendidikan kebangsaan Sarawak, pendidikan kebangsaan di Sarawak antaranya termasuklah mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, mereka tak utamakan bahasa Melayu di situ, mereka utamakan bahasa Inggeris dan mereka menyeragamkan semua sukatan pelajaran dan peperiksaan. Mereka telah memperkenalkan buku teks yang unsurkan unsur tempatan. Dan mereka juga memastikan pendidikan civic diajar dengan formal di sekolah-sekolah di sana.
Okey, di Sarawak ya. So matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak. So Sarawak was very much easier. They just made it English as their main bahasa, dan semua yang lain semua seragam. Buku teks, sukatan pelajaran semua telah diseragamkan. Okey, Sabah pun begitu. Okey, di Sabah mereka mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, di Sabah dia ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. So dia campurkan semua dan menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. All the exams are in English. So Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan semua kurikulum dan peperiksaan. Selain itu, matlamatnya untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. So di Sabah dia lain sikit daripada Sarawak. Sarawak satu bahasa saja, bahasa Inggeris. Tapi di Sabah dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia ada sekolah Cina dan sebagainya. Okay, so they made everybody happy di Sabah. Alright. Okay, dan akhirnya wujudlah satu lagi jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Ini untuk satu tanah Melayu. Jawatan Kuasa Pelajaran ini telah dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran pada masa itu in 1956. Dia telah mengkaji semula semua sistem pendidikan yang sedia ada di tanah Melayu, di Sabah, di Sarawak, dikaji semua. Lepas tu dicadangkan satu mata pelajaran kebangsaan yang baru. Okey, dicadangkan satu yang baru. So itu dinamakan sebagai penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Okay, and why this is very important? Ini adalah untuk memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan pelajar. So antara ciri-ciri dia ialah sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak dari semua bangsa. Tak kira awak bangsa apa, sistem sekolah dia adalah sama. Bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu akan dijadikan bahasa pengantar utama dalam semua sekolah. Kandungan kurikulum mesti seragam, tak kira awak sekolah Melayu ke sekolah Cina ke sekolah Tamil, kurikulum tetap sama. Okey, so disebabkan itu banyak cadangan yang telah diwujudkan. Sekolah umum diwujudkan untuk menggunakan bahasa Melayu. Okey, sekolah umum ni dulu kita panggil sekolah umum, hari ini kita panggil sekolah kebangsaan. Okey, so sekolah umum dengan sekolah kebangsaan adalah sama ya. So sekolah umum menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum, sekolah jenis kebangsaan ada yang menggunakan bahasa Inggeris untuk sekolah Inggeris, sekolah Cina boleh gunakan bahasa Cina dan sekolah Tamil boleh gunakan bahasa Tamil. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah, tak kira sekolah Melayu ke, sekolah Inggeris ke, sekolah Tamil ke, sekolah Cina ke, BM pun mesti ada, BI pun mesti ada. Dan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran seperti mana yang kita ada pada hari ini. So the school ruling yang kita ada pada hari ini, kita mengikut penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey, inilah penyata jawatan kuasa yang kita ikut sehingga hari ini. Okey, any question bahagian tu kelas? Tak ada, cikgu. Okey, so bahagian sistem pendidikan ni awak kena tahu ya, what is laporan Barnes, dia cakap apa, lepas tu laporan Fernwood. Okey, tu laporan Woodhead di Sabah dan Sarawak, Ordinan Pelajaran 1952 dan juga Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Ini yang penting. Okey? Alright. Dan cikgu ada juga sediakan, what's the time now? Oh, 6:30 already. Ini adalah soalan-soalan yang cikgu sediakan untuk pendidikan. Okay, I will just look at soalan C kelas because saya ada satu student yang tanya saya last week ya. Kalau gunakan soalan sejauh manakah, macam mana nak jawab. Okay? Okay, kita tengok jawab soalan ni.
Sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan? Okey, soalan jenis sejauh manakah awak kena bagi grading dia dulu. I think I've already told this minggu kedua kalau tak salah, tapi saya ulang balik. Soalan jenis sejauh manakah kamu kena bagi grading? Adakah penting atau amat penting? You can must say that word, bagi grade dia dulu. Okey, ini contoh dia. Okey, contoh dia. First thing, okey, kamu kata pasal ini ditanya sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. So kamu kena start dengan penyata jawatan kuasa pelajaran 96 penting. Ini grading dia. Pasal ditanya sejauh manakah. So awak kena bagi tahulah adakah penting ke, tak penting ke, amat penting ke. Okey? In your own opinion. Understand? Bagi grade tu dulu. Penting dalam mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Bagi grade tu dulu. Lepas tu baru bagi isi dia. Hal ini kerana ia mewujudkan sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak dari pelbagai bangsa. Isi pertama. Ini dapat menggabungkan semua kaum dan etnik dalam satu sistem. Itu huraian. Okey, yang kedua, selain itu toleransi dan hormat menghormati dapat dipupuk antara satu sama lain. Okey, isi kedua. Seterusnya mereka dapat memahami budaya dan adat pelbagai kaum. Isi ketiga, dan bagilah contoh kalau ada. Alright, ini adalah salah satu contoh jawapan yang cikgu bagilah. Okey, untuk soalan sejauh manakah. So lagi sekali, kalau soalan sejauh manakah, bagilah dia punya grade dulu. Penting ke, tak penting ke, amat penting ke, bagi perkataan ni dulu. Alright, perkataan ni dulu. Untuk menunjukkan pendapat kamu. Okey, are you clear? Okey, Azizi tanya kenapa di Sarawak pendidikan civic ditekankan. Okey, Azizi, ini mungkin jawapan cikgu ya, pendapat saya lah ya. Kerana Sarawak tu ada banyak pelbagai jenis etnik ya, banyak sangat etnik di Sarawak. 20 over ethnics, okay, not easy untuk menyatu padukan semua orang. So that is why kemungkinan besar pendidikan civic itu diutamakan. Ya, Azizi? Okay, ya. Yeah. Alright, kelas. So saya dah datang ke penghujung. Okay, penghujung. Saya stop share ni dulu. Kamu boleh dapatkan all this slide daripada your organizer. Dah tadi organizer, maybe you can put back again on the chat area the slides so that everybody can get it. Okay, now ada juga Isaac tadi ada tanya macam mana tips nak mengingat sejarah ni ya. Okay. Of course, informasi sejarah memang banyak. Okay, so you must always don't read last minute. When you read last minute on sejarah, you will get panic. Okay, you'll get panic. So jangan read last minute. Always do short notes. Okay, nota-nota ringkas tu sangat bagus. Okay. Yes, correct, Ketong. Yes, Ketong ada bagi untuk soalan sejauh manakah huraiannya biasanya lah kepentingan dan seterusnya bagi contoh. Yes, Ketong, correct, you got it. Alright, bagi dia punya rating dulu kepentingan dia. How pentingnya dia pada kamu. Alright. Yes, baca sebelum buat nota, buatlah nota-nota ringkas. Kalau kamu boleh dapat buku-buku yang ada nota-nota ringkas tu is quite good. Ataupun slides, okay, slides macam ni mungkin some of you prefer to read from slides. Okay, you don't worry, I will pass you all the slides. Semua bab cikgu akan pass kepada kamu. Okay, sebelum this whole session finish, 12 kelas ni, cikgu akan pass semua slide, semua bab tingkatan 4 dan semua bab tingkatan 5 cikgu akan pass. Yes, semua bab. Okay, I will pass it to you, you don't worry. Alright, okay. Ya, saya dapat daripada beberapa orang kawan dan sebagainya. So we can share it together. Okay, if you got any question, you can contact the organizer there. Alright. Okay, kelas, itu sahajalah. Okay, itu sahajalah daripada cikgu untuk minggu ini. Okay, thank you. Ada banyak yang bagi, tips-tips macam mana mereka belajar. You can share, ya. You can share. Okay, and then I will see you next week, class. Okay.
Yes, Brian, you can send the answer. You send it to the host and then they can send it to me. All right? Okay, ada nombor kat situ. Okay. All right, take care everyone. I see you next week dengan bab baharu. Okay? Okay, take care. Bye semua.